أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah saya akan menyampaikan tadabbur surah Al-A'raf bermula daripada ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala menyeru dan membimbing kita ni semua yang beriman agar istiqamah beribadah dan sentiasa berdoa kepadanya dengan penuh pengharapan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mencintai hamba-hambanya yang sentiasa memohon kepadanya. Manakala Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang melampaui batas dalam berdoa dan membuat kerosakan atas muka bumi dengan melakukan kesyirikan dan kemaksiatan. Jadi bagaimana untuk kita ni mencapai doa yang terbaik? Maka pada kedua ayat ini telah diajarkan kepada kita ni semua, iaitu berkenaan dengan adab-adab berdoa. Yang pertama adalah tadarru'a, yang bererti rendah hati. Jadi tadarru'a merupakan gabungan antara dua perkataan, iaitu khusyuk dan khudu'. Khusyuk merujuk kepada fizikal kita ni. Kita ni rasa lemah dan longlai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khudu' pula merupakan perasaan kita ni yang lemah. Sebagai contoh, kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tidak mampu bersabar dengan ujian ini kecuali Engkau berikan perasaan sabar itu kepadaku. Oleh itu berdoalah dengan penuh rasa rendah diri dalam keadaan fizikal yang tunduk dan hati yang khusyuk. Kemudian adab yang kedua adalah wa khufyah, yang bererti dan dengan suara yang lembut. Jadi kita ni berdoa, kita ni merintih dan menyerulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang perlahan dan ikhlas. Maksudnya di sini adalah kita ni tidak memperlihatkannya kepada manusia dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat yang ketiga, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah ketika dia berdoa kepada Tuhannya supaya dikurniakan anak dengan suara yang perlahan. Jadi perkara ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dia mengatakan bahawa mereka bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan.
apabila mendaki bukit, mereka pun bertakbir dengan suara yang nyaring. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, perlahankanlah suara kamu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada yang tuli dan kamu juga tidak berdoa kepada yang tiada. Akan tetapi kamu berdoa kepada Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat, yakni Allah Subhanahu wa taala." Kemudian yang ketiga, adab berdoa yang ketiga adalah al-mu'tadin, yang berarti orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya di sini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah suka orang yang melampaui batas dalam berdoa. Salah satu tindakan yang melampaui batas dalam berdoa ialah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selainnya seperti yang dilakukan oleh golongan musyrikin. Kemudian dalam tafsir Hamka, maksud melampaui batas ialah apabila seseorang itu berdoa dengan merendah diri sehingga putus hubungan dengan manusia lain, kemudian dia berdoa dengan suara yang keras sehingga mengganggu orang lain beribadah, ataupun dia berdoa meminta yang indah baik ataupun melaknat orang lain. Kemudian adab berdoa yang keempat ialah wala tufsidu, yang bermaksud dan janganlah kamu berbuat kerosakan. Jadi maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala melarang sekalian manusia mempersekutukannya, berbuat kerosakan di atas muka bumi, melakukan kemungkaran dan perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan. Dia terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab, insyaallah akan bekas selalu interaksi dengan dengan pesan takut. Maksudnya di sini kalau sekiranya doa kita itu indah diterima, berdoalah dengan rasa takut, iaitu berasa diri ini banyak melakukan dosa dan serba kekurangan. Dan yang keenam, wa tama'a, yang bermaksud dan dengan penuh harapan supaya doa kita itu dimakbulkan. Jadi berdoalah dengan penuh pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita ini, kerana perkara ini akan mendekatkan diri kita ini dengan rahmat-Nya. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di akhir ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dalam ayat ini terdapat dorongan dan pemberi semangat bagi hamba-hambanya untuk berbuat kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa memberi rahmat kepada mereka yang melakukan kebaikan. Jadi salah satu cara berbuat baik ialah apabila kita ni mahu melakukan sesuatu, kita ni akan mohon petunjuk terlebih dahulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mesej daripada dua ayat tersebut, iaitu ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56 di dalam surah Al-A'raf, ialah yang pertama, orang yang tidak diterima doanya cenderung melakukan perkara terlarang. Jadi bersihkanlah jiwa kita ni dengan memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah dengan rendah hati. Yang kedua adalah jauhilah dosa kemaksiatan yang boleh mendorong kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah doa yang disertai dengan pengharapan mudah dikabulkan. Dan yang terakhir sekali, janji Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat bagi orang-orang yang membuat kebaikan dan ketaatan kepadanya. Bila rindu, titiplah doa. Bila resah, teruslah berdoa. Bila sedih, tetaplah berdoa. Bila tenang, tambahlah doa. Jadi marilah kita ni bersungguh-sungguh dalam berdoa, kerana doa adalah senjata orang mukmin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.